Dan kita akan tengok di kalangan orang-orang Islam ni, dalam menghadapi nak masuk dalam bulan Ramadan ni, kita akan tengok ada 3 kelompok manusia. Kita akan tengok dengan mata kepala kita lepas pada ni, ada 3 kelompok manusia yang ada depan kita untuk mereka ni masuk dalam bulan Ramadan. Kelompok manusia yang pertama iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Bila dia berada pada bulan Rejab lagi, dia sudah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajabin, fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lama dah. Bulan Rejab lagi dia berdoa kepada Allah untuk masuk dalam bulan Ramadan. Orang lagu ni dia sangat rindukan kepada bulan Ramadan. Dia sangat inginkan berada dalam bulan Ramadan. Dan dia menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan. Bukan doa di mulut saja-saja dok. Sebab orang lain doa, kita pun doa, tidak. Tapi kerinduan, kecintaan orang-orang beriman ni untuk berada di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana seorang ibu menanti kelahiran anak sulungnya setelah berpuluh-puluh tahun berkahwin. Berpuluh-puluh tahun berkahwin. Bagaimana perasaan dia apabila nak melahirkan anak sulung, anak pertama, daripada hasil perkahwinan dia yang tempoh dia berpuluh-puluh tahun. Lagu itulah perasaan orang yang beriman kepada Allah apabila dia menanti-nanti kehadiran Ramadan. Maka kumpulan yang pertama ni, orang jenis yang pertama ni, dia tidak tunggu saja-saja. Dia tidak cokoh tunggu dok. Tapi dia akan buat persiapan. Dia akan buat persediaan untuk masuk ke dalam Ramadan. Kumpulan yang kedua, jenis manusia yang kedua, supaya ramai-ramai. Supaya skala. Masuk bulan Ramadan kak, puasa lah. Dalam kepala otak dia puasa. Jadi ikut mana-mana pun aku puasa lah. Jadi bagi dia tu tak ada persediaan, tak ada persiapan. Masuk bulan Ramadan, orang puasa, kita puasa. Orang buka puasa, kita buka puasa. Tak ada persiapan-persiapan, tak ada persediaan-persediaan untuk masuk dalam bulan Ramadan. Dia buat serupa dengan bulan-bulan yang lain. Dan jenis yang ketiga, wal'iyazabillah, dia berasa serabut. Dia berasa bosan dengan bulan Ramadan. Wal'iyazabillah. Sebab apa? Rutin harian dia ni terganggu. Rutin harian dia terganggu. Alik pagi boleh makan, boleh minum, boleh lepok kedai kopi, boleh buat situ, boleh buat sini. Kerja pun tak talah moga boleh makan, boleh minum. Semangat, ada tenaga. Maka wal'iyazabillah, mari daripada kepala otak dia ni serabut dengan bulan Ramadan. Kerana mengganggu rutin harian dia. Jadi 3 jenis manusia ni kita akan nampak depan mata kita. Walaupun kita tidak tahu dan dia tidak sebut dia ni kumpulan mana-mana, jenis mana-mana, tapi kita hok ngaji, kita hok belajar ni, kita akan nampak 3 jenis manusia ni berada di mata depan kita. Mata lendek kita, kita boleh tengok. Dan mau yakin dia juga percaya kita yang ada ni
kok mana-mana pun daripada golongan yang pertama. Golongan yang pertama, golongan yang rindukan Ramadan, yang kasihkan Ramadan, yang menanti-nantikan kehadiran Ramadan kerana 1001 kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bagaimana maka isti'dad, persiapan bagi golongan yang pertama ni, kita boleh bahagikan kepada 3 jenis persiapan, 3 jenis persediaan. Yang pertama dia panggil isti'dad ar-ruhi. Isti'dad ar-ruhi, persiapan daripada sudut dalaman. Persiapan daripada sudut dalaman kita. Jiwa kita, hati kita, otak kita, fikrah kita, dia panggil isti'dad ma'nawi ataupun isti'dad ar-ruhi, persiapan daripada sudut dalaman kita. Bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang banyak kelebihan, maka masuknya kita ke dalam bulan Ramadan ini mesti dalam keadaan diri kita bersih, seperti kain berwarna putih. Sebab kita nak ambil, kita nak rebut, kita nak kutip, nak pegang kelebihan barang-barang molek dalam bulan Ramadan. Kalau dalaman kita kotor, wal'iyazabillah, bagaimana kita nak kutip mutiara-mutiara bernilai dan juga berharga dalam bulan Ramadan? Sebagaimana syair daripada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia himpunkan syair-syair dia, ulama himpunkan syair-syair Imam Nawawi, Imam Syafi'i ni dalam satu kitab. Dia tulis nama dia Diwan Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut banyaklah syair-syair yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Antaranya berkenaan dengan pesanan daripada tok guru dia, iaitu Imam Waqi'. Dia sebut, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada imam, kepada tok guru aku Waqi', su'a hifzi, aku ni payah ngapa. Kita kena ingat, payah ngapa Imam Syafi'i ni tak sama dengan payah ngapa kita. Padahal kita payah ngapa pun, Imam Syafi'i pun payah ngapa juga. Jangan sama, tak sama kita. Imam Syafi'i ni umur dia 10 tahun, dia sudah ngapa kitab Muwatta', hadis karangan Imam Malik. Tebal sikit daripada kitab ni. Tebal sikit. Ngapa umur 10 tahun sudah ada dalam kepala otak dia hadis-hadis karangan Imam Malik, tok guru dia. Sebab tu hamba kata tok ingat Imam Syafi'i ni tak sama dengan tok ingat kita. Dia mengadu kepada tok guru dia ni, aku ni payah ngapa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' kata, mu kena tinggal maksiat. Imam Syafi'i ni buat maksiat ke? Tak. Nasihat ini umum. Kalau mu nak mudah ngapa, sama ada Quran ko, mata ko, gapo ko, mu kena tinggal maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan dia royak kepada aku bahawasanya ilmu ini seperti nur, seperti cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Nak royaknya bulan Ramadan ni bulan cahaya.
Bagaimana kalau hati kita kotor, jiwa kita kotor, kita nak ambil cahaya tu masuk dalam hati kita, tak boleh. Maka tidak dapat tidak, kita kena bersihkan hati kita, kita kena bersihkan jiwa kita daripada maksiat, daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana cara dia? Tidak lain tidak bukan kena bertaubat kepada Allah. Kena istighfar banyak-banyak kepada Allah. Kena memohon keampunan daripada Allah. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadus Salihin bab taubah, sebelum dia masuk ayat-ayat Quran, sebelum dia masuk hadis-hadis, dia tulis muqaddimah berkenaan dengan taubat. Syarat syurutut taubah. Syarat taubat ni ada 3. Sekiranya dosa hak kita buat tu berkait rapat dengan Allah. Dosa dengan Allah, contoh tak semaya ke, tak puasa ke, tak keluar orang panggil, tak semaya, tak puasa, tak keluar zakat. Tu dosa berkaitan dengan Allah. Maka bagaimana syarat taubat? Yang pertama, kena berhenti daripada melakukan kesalahan tersebut. Kena stop, ni syarat dia. Imam Nawawi kata syarat ni mesti dipatuhi, bukannya pilihan. Bukannya pilihan. Mula-mula sekali kena berhenti daripada melakukan maksiat. Yang kedua, kena mari rasa menyesal. Allah, tinggal semaya tak kena ni, tinggal puasa wal'iyazabillah, contoh. Kena menyesal. Yang ketiga, mesti berjanji dengan diri dia, dia tidak akan mengulangi kesilapan dan juga kesalahan yang dia buat. Itu 3 syarat yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi. Kalau ada dosa dengan manusia, kena tambah lagi. Kalau dosa dengan Allah 3. Kalau dosa dengan manusia, kena tambah lagi. Iaitu apa? Kena pergi minta maaf dengan tuai badai. Kena pergi minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Sama ada kita fitnah dia, sama ada kita kata ke dia, sama ada kita mengupak kepada dia, sama ada kita curi barang dia. Berkait dengan manusia, kena pergi jumpa dengan tuai badai. Kalau dengan Allah, mada dengan 3 tadi je. Bangun semaya malam, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tapi kalau buat dosa dengan manusia, Imam Nawawi kata kena tambah lagi, kena pergi jumpa dengan tuai badai. Maaflah, ambo ni macam-macam kata kodemu. Habis nanti lautan mau kata kodemu. Ambo nak minta maaf lah. Sebelum masuk bulan Ramadan ni, ambo nak minta maaf dengan demo. Agak-agak demo maaflah kawan. Kalau dia maaf, alhamdulillah. Kalau dia tak maaf, saja kita. Kalau dia tak maaf, saja kita. Apatah lagi kalau orang yang kita buat salah tu mati dah. Lebih-lebih lagi kalau kita ni kata ke ulama hak mati dah. Kata ke orang alim hak mati dah. Tak reti lah, jumuk lah, tak tahu go satu lah. Bagaimana kita nak minta maaf dengan orang alim, tok guru, hak mati dah? Jawablah kita di hadapan Allah. Tu persiapan yang pertama, iaitu dia panggil al-isti'dadul ma'nawi. Ataupun orang panggil isti'dadur ruhi, dalaman kita, hati kita, jiwa kita biar bersih. Yang kedua, isti'dadul fikri. Persiapan daripada sudut fikrah, daripada sudut orang panggil pemikiran kita. Maksud dia apa? Kena mendalami, kena mengetahui berkenaan dengan fiqh Ramadan.
Nak puasa ni, nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena faham berkenaan dengan fiqh Ramadan. Syarat puasa, rukun puasa, hak tu tak apa lagi. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang makruh. Bila kita berada dalam keadaan puasa dalam bulan Ramadan, benda-benda lagu tu kita kena belajar. Kita kena tahu, kita kena alert, kena ambil perhatian. Sebab apa? Sebab bila kita puasa dalam bulan Ramadan, apa-apa yang berlaku kita sudah tahu implikasi dia. Sama ada batal ke, sama ada makruh ke, sama ada tak ada gapo-gapo ke, biar ada dalam kepala otak kita. Hak tak senya wal'iyazabillah. Puasa lah dia tiap-tiap hari. Rupa-rupanya puasa dia tadi tu batal. Batal tu sebab apa? Dia tak tahu. Kerana dia tidak belajar. Kerana dia tidak ambil berat. Kerana dia tidak cakna dengan perkara-perkara yang fardu ain ke atas dia untuk dia belajar. Dalam kitab fiqh dia sebut sebagai contoh ar-ruknu as-sani, rukun yang kedua daripada puasa. Syarat rukun-rukun puasa, ulama sebut yang kedua tarku mufattirin, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zurin. Dalam keadaan dia tahu, dan juga dia memilih supaya tidak melakukan orang panggil perkara-perkara tadi, dan dia ni juga tidak dikalangi orang yang orang yang jahil yang dimaafkan. Fala yabtulu saumuhu idza aftara nasiyan au mukrahan au kana jahilan ma'zuran bijahli. Dan tidak batal puasa dia apabila dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan nasian, dia lupa. Au mukarrahan, ataupun dia dipaksa untuk buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Orang minta dia minum air, pisah tekuk. Mu tak minum air mati mu. Maka tak orang panggil tak batal puasa dia. Au kana jahilan ma'zuran bijahli. Atau orang ni jahil tetapi diberi keuzuran kerana kejahilan dia. Maknanya tak batal puasa. Orang yang lupa, orang yang dipaksa, dan orang yang dijahil, orang yang jahil. Tapi jahil ni yang diberi keuzuran kerana kejahilan dia. Al-jahilul ma'zur huwa wahidun minasnaini. Jahil yang dimaafkan ini antaranya sebab apa? Man nasya'a ba'idan anil ulama. Orang ni jauh daripada ulama. Dia duduk jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama ni, tak ada masjid, tak ada surah, tak dengar orang azan, tak ada orang bek. Pendek kata gak, hidup dalam hutan. Hidup dalam hutan. Maka dia ni al-jahilu al-ma'zur. Orang yang jahil dimaafkan kerana ustaz tak ada, tok lebah tak ada, orang mengajar tak ada. Lalu hutan lah, lalu hutan. Mari majid pada Pak Ahmad ni semaya pun ngarobok kok. Kokeng maya. Wano? Tak tahu kau satu. Padai mai lalu hutan. Tak apa. Fala yabtulu salatu, fala yabtulu siyamu. Qiyah gila. Yang kedua, wa man kana qariba ahdil Islam. Orang yang hampir dengan Islam. Maknanya mu'allah. Wana demo puasa, pas minum. Baru masuk Islam. Padai pun. Jadi dua syarat ni menyebabkan dia ni al-jahilul ma'zur.
Jahil yang dimaafkan. Tapi kalulah dia ni duduk di Pasir Putih, rumah di Kota Baru, rumah di Pasir Putih, masjid banyak, surau banyak, orang mengajar tiap-tiap malam, orang subuh mengajar tiap-tiap pagi. Tapi jawab tak tahu juga, dia kena qada puasa dia. Kerana apa? Kerana dia tidak dikira al-jahilu ma'zuran bijahli. Dia tidak dikira sebagai orang yang jahil, yang dimaafkan kejahilan dia. Kerana apa? Kerana dia duduk dekat dengan ulama, duduk dekat dengan masjid, dengan surau, orang mengajar, orang otoriti. Tapi tak tahu juga tu apa? Kelalaian dia, ketidakcaraan dia dengan ilmu, dengan fardu ain, dengan perkara-perkara tadi, menyebabkan puasa dia tadi, kalau melakukan perkara-perkara yang batal, dia kena qada puasa dia. Maka tak ada dah orang panggil kemaafan bagi diri dia. Ini benda yang kita kena takut, benda yang kita kena gerung. Kerana ulama-ulama sudah sebut dalam kitab-kitab fiqh. Disebut juga dalam kitab fiqh juga, perkara-perkara yang membatalkan puasa, al-mubtilat. Dalam kitab ni sebut bukan semata-mata al-mubtilat, tetapi dia juga dia panggil al-muhbitat. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Hak kita duduk jaga ni, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tak boleh makan, tak boleh minum di siang dalam bulan Ramadan. Tidak boleh memasukkan ain ke dalam rongga yang terbuka, telinga, mulut, hidung, kubul dan juga dubur. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ulama sebut juga dalam kitab fiqh, kita kena jaga orang panggil apa? Al-muhbitat. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa dia sah, tapi pahala tak ada. Puasa dia sah, tapi pahala tak ada. Ulama sebut dalam kitab Gabriel, contoh dia al-ghibah. Puasa lah dia, tak makan, tak minum, tapi duk ngupak supaya sekala. Popek. Habis cerita dia royak. Orang lain tak tahu, disebabkan dia, orang tahu belaka. Al-ghibah, mengupak. Maka selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, puasa dia sah, tapi tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an-namimah, batu api, pelaga orang. Yang ketiga, al-kazib, menipu. Dia ni puasa tapi kecek nipu. Lipat orang situ, lipat orang sini, sidar orang situ, sidar orang sini. Maka pahala puasa dia tak ada. Sebagaimana Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang-orang hak puasa, tapi tak ada satu daripada puasa dia ni kecuali dua perkara, iaitu al-ju', lapar, wal 'atash, dan juga dahaga. Wal iyadza billah. Maka sebab itulah isti'dadul fikri ni perkara yang sangat penting. Kita faham berkenaan dengan fiqh Ramadan, supaya Ramadan kita Ramadan yang puas hati. Dan kita juga berada di awal-awal bulan Syaban ni, jangan lupalah untuk kita puasa. Untuk kita puasa sunat dalam bulan Syaban. Pagi ni jangan puasa lah, tak habis nasi belakang. Hari ni kena buka puasa. Nyanyo kau orang kita duk sipai nasi luar ni. Pakai klik belakang bapa, ustaz suruh puasa. Tidak hari ni kata, hari lain. Jadi bulan Syaban ni disunatkan untuk puasa. Apatah lagi kita nak berada pada nisfu Syaban. Puasa nisfu Syaban ni kita kena pakak-pakak puasa. Masjid buka puasa ke comel, pakak-pakak mari buka puasa nisfu Syaban. Jangan pula buat program hari tu.
Buat program hok letih-letih gak nak buka puasa payah lah. Buat program mai buka puasa iftar. Iftar jama'i sempena puasa nisfu Sya'ban, pakak-pakak mari ambil semangat nak iftar jama'i di masjid ni. Jadi awal-awal Sya'ban ni kita pakak-pakak puasa dalam bulan Sya'ban kerana puasa hak sunat. Puasa sunat hak paling banyak sekali Nabi puasa iaitu dalam bulan Sya'ban. Ni daripada hadis daripada Aisyah. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Puasa hak paling banyak hak Nabi puasa sunat dalam banyak bulan-bulan Islam ni antaranya bulan gapo? Bulan Sya'ban. Manakala bulan Ramadan istakmala siyami syahrin. Nabi puasa penuh sebulan. Itu persiapan yang kedua. Dan persiapan yang ketiga iaitu persiapan daripada sudut jasad. Daripada sudut fizikal kita. Maknanya apa? Kena jaga kesihatan. Jangan duk makan kursi kodai. Bimbel takut masuk dalam bulan Ramadan wal'iyazabillah nak terawih lama-lama tak boleh. Nak baca Quran banyak-banyak tak boleh. Semaya pula tidak sempurna. Apa? Sebab gomo dah bulan Sya'ban ni gomo macam-macam. Makan go tu, makan go ni tak patah dah. Patah juga, patah jumpa. Bahaya ni patah jumpa ni. Doktor sakit kepala. Amo patah dah doktor. Papu tinggi juga ni. Amo patah jumpa doktor. Boleh nyakit lah dengan doktor jawab lagu tu. Maknanya kena jaga kesihatan. Jaga supaya kita ni diberi kesihatan yang baik. Kita boleh terawih lama, kita boleh qiyam lama, dan juga perkara-perkara yang lain. Akhir sekali, iaitu persiapan daripada sudut orang panggil kebendaan. Isti'dadul mal, persiapan daripada sudut kebendaan. Maksudnya apa? Bulan Ramadan ni duit kena banyak. Bapa Ustaz nak jajak bazar. Bazar situ, bazar sini. Tidak lagu tu. Piti banyak ni sebab apa? Sebab kita nak bagi sedekah. Nak bagi sedekah masjid nak buat iftar jama'i. Masjid kapur kita, surah kita nak buat iftar jama'i. Masjid sini nak buat iftar jama'i. Orang minta sedekah, kau anak yatim, orang minta gotu, minta goni, kita boleh hola. Kita kena bajet dalam kepala otak kita bulan Ramadan ni, setiap kali Jumaat, 4 kali je Jumaat, aku nak bagi 100 kali Jumaat. Boleh buat. Kalau kita plan daripada awal. Jumaat pertama, masjid ni aku nak bagi 100. Minggu kedua 100, minggu ketiga 100, minggu keempat 100. Kita boleh plan. Sebab kita ada persiapan. Tapi kalau kita duduk banyak dalam bulan Sya'ban, banyak piti. Tapi dalam bulan Ramadan miskin. Malah kita. Sebab kelebihan bersedekah ni sangat banyak dalam bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan-bulan lain kita banyak piti. Tapi bila masuk bulan Ramadan, seking. Piti tak ada apa-apa dah habis kursi kodai. Wal'iyazabillah. Jadi masuk bulan Ramadan ni, biar kita jadi orang kaya sebulan. Kaya ibadat, kaya duit, kaya luaran. Kita boleh bagi. Orang panggil sebanyak-banyaknya sedekah kepada anak yatim. Kau kamu sebut tadi nak buat iftar, buka puasa, kau berapa. Tak ada masalah. Hak bazar tu bajet bazar lah. Tak salah hak tu. Bajet tabung bazar tu si pedos.